A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadza syadza finnar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan bagi peluang sekali lagi pada kita. Dah kita masuk tahun baru Islam. Allah menambahkan usia umur kita, tambah pula setahun lagi kita masuk tahun baru ni. Supaya orang umur 40 jadi 41. Itu yang Allah pelihara, jaga di kita masing-masing supaya kita boleh buat pungan lagi, kita boleh buat amal ibadat
untuk nak himpun segala pahala-pahala yang Tuhan akan kurniakan kepada kita melalui kebaikan yang kita kerja, yang kita laku dalam dunia Allah SWT ini, sebagai bekalan di hari akhirat nanti. Nah, kalau kita tidak ada orang panggil habuai untuk akhirat saat itu, maka sangat rugilah kita. Kalau sekadar habuai di dunia saja tak padai bagi kita. Sebab kita perjalanan kita ni sangat jauh. Bukanlah suk sekat dunia ni, tapi kita akan berjalan terus sampai kepada barzakh dan juga hari akhirat. Akan masuk pintu, tubik daripada pintu dunia, masuk pintu barzakh, kemudian terus kepada akhirat. Sebab tu habuai yang kita akan dapat bukan sekadar dunia ni, tapi akhirat tu lebih penting. Kita akan ubah, akan tukar daripada hasil dunia ni, we dapat masuk kepada hasil akhirat. Sama-sama kita dapat bahagia dan juga dapat pungut ambil guna di hari akhirat nanti. Itulah orang panggil yang Tuhan ada pesan pada kita semua, Nabi ada pesan pada kita semua supaya jaga benda-benda tu lah. Bukan kita nak hasanah dunia saja, tak, hasanah untuk akhirat kata. Hasanah dunia ni kita boleh dah setengah tawi pada kita, dapat hidup dengan senang, hidup dengan baik, boleh makan minum, hasil daripada rezeki Allah SWT, nikmat yang Tuhan beri pada kita atas dunia ni. Tapi tak sempurna lagi kalau kita tak dapat akhirat, tak dapat orang panggil nikmat di akhirat. Sebab hasanah di akhirat ni lebih penting, lebih utama pada dunia ni lagi. Hak tu yang kita harap-harap, yang kita pakat duk cari, pakat duk belajar untuk nak cari hak tu. Bukan kita belajar untuk nak dunia ni saja dak. Belajar ni untuk nak pakal dunia dan terus hasilnya itu sampai pada akhirat. Kita belajar, kita mengaji untuk nak tanah lah dunia ni. Kamai dia pula hasilnya buah-buah dia kita nak ambil di akhirat. Ambil dunia ni setengah sikit-sikit. Lepas tu hak lebih pada tu kita ambil akhirat. Hak tu lebih utama sekali. Tanah untuk nak ambil habuai di akhir akhirat. Hak tu besar sekali. Yang nak menanam ni kena belajar. Kalau kita tak belajar, lihat di menanam kita tak hidup. Dan menanam kita tak kena. Dan tak kena dengan cara dia tak hidup. Kalau hidup pun tak buah, itulah. Kita nak pada buah. Nak pada buah. Sebab tu nak pada buah, dia kena belajar mengikut Allah dan Rasul. Mengikut orang panggil kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Jadi hari ini satu cara hidup yang Allah SWT royak kepada kita, nak kita dapat hidup dunia ni kena dengan cara Tuhan tu, pas dapat bahagia di hari akhirat nanti. Panggil hidup kita dunia ni, Tuhan hitung, Tuhan kira akhirat esok ni. Bukan hidup dunia pak, suk-suk dunia ni dak. Sampai pada akhirat. Sebab tu ayat yang kita baca saat ni tu masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala duduk kira, duduk kecek. Fi bayani ahkamit talak, hukum-hukum hak talak. Tasuk lagi hukum talak ni dia panjang juga. Saya royak dalam surah ni dia banyak ayat juga sakut dengan talak, nak reti, nak faham molek. Sebab orang panggil benda ni kalau tak kena cara dalam hidup benda pesan ni, ia akan susah kat akhirat esok. Ia gantung akhirat. Buat kita buat tak kena dengan cara talak ni, ia gantung akhirat esok, kena tanggungjawab ekonomi kuam berapa cop nak akhirat esok. Mas'uliyah kita tu. Sebab tu Tuhan mengajar dengan sendiri benda ni, royak betul-betul selalu dah. Ni pakat faham, pakat reti. Tuhan saat ni tu tengok benda-benda bersih tolak, benda nikah ni, nampak penting benar. Tuhan royak dalam Quran sendiri. Benda hak Tuhan catat dalam Quran ni benda penting lah. Kan benda biasa ni Tuhan tak royak dalam Quran. Tapi Nabi kira royak dalam hadis tu. Lepas tu sahabat-sahabat faham daripada tu. Tapi benda penting ni Quran. Sebab tu nak hidup we ada molek, tak mesti we ada punuh, tak mesti we ada
Nah, nah hidup cara tak molek tu, mana bila punuh dari keluarga ni, punuh habis apa hak lain. Bila punuh apa hak lain ni, ibadat kita pun punuh, cara hidup kita pun punuh. Bahawa sampai akhirat esok boleh benda punuh lah, benda tak molek lah. Benda tak molek saat itu, tempat balasan dia bukanlah syurga. Sebab syurga ni balasan bagi benda molek. Benda tak molek ni neraka. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Sebab tu dalam ayat ni ayat saya baca tadi, Tuhan cerita saat itu kepada kita, kepada hamba dia yang mukminin tu. Nah, Tuhan royak pada hamba dia mukminin kata, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhun au tafridu lahunna faridah. Nah, jadi Tuhan royak sini saat itu menunjuk kata tidak ada dosa, tidak mengapa, tidak bersalah kamu. Nah, dan kamu tidak kena tanggung bayar mah kahwin tu, belanja tu, jika kamu ceraikan isteri-isteri kamu sebelum pada kamu sentuh campur dengan dia. Nah, belum pada kita panggil duduk tidur sekeluduk sekali dia tu. Nikah saja ya. Bawa nikah pak tu nampak kata tak boleh. Tak boleh kacau lah, dia ada masalah, ada apa semua ni. Dahlah nak tahu mana masalah tu banyak. Kira-kira mari istikharah dengan Tuhan, baik tinggal daripada duduk dengan dia. Dengan tak ada biasa tidur sekali dengan dia, tak biasa duduk sekali dengan dia, nikah cerai. Nah, tu menikah, sudah menikah ni cerai. Tuhan kata tak ada gapo. In hum, jika mereka itu talaku azwajahum, talak mereka itu akan si isteri mereka qablal bina bihin, mana sebelum daripada tidur dengan dia. Nah, malam tamassuhun, kita tak sentuh dia lagi. Hak ning saat ni tu, patu pula Tuhan kata au tafridu lahunna faridah. Nah, mana dia saat itu tidak sekuduk tidak duduk dengan dia lagi. Nah, patu pula dia saat itu belum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Kalau akad nikah saat ni kita tak sebut mas kahwin, tak sebut orang panggil belanja berapa-berapa mendalam akad tu. Masa tak wui lagi lah belanja. Nah, pesen tak ada wui belanja lagi lah maksudnya. Belum kamu tetap mas kahwin tu. Nah, belanja berapa-berapa untuk mereka. Nah, lepas tu bila cerai balas tu, belanja dia berapa tak tahulah. Tak tahu nak beri berapa lah, sebab tak ada menentu lagi. Nah, belanja ni mengikut yang disukai. Misalnya dia ada nikah, ada akad nikah saat itu, belanja yang disukai banyak mana tak tahu lagi nak beri. Ikut demo nak beri lah apa. Dia ada pesing jalan nikah ni, dia tak ada menentu belanja. Ada kadang-kadang menentu belanja selalu dah 100 ke 200 ke. Balik perempuan ni, balik wali perempuan ni, kita nak menentu kata nak beri banyak mana ikutlah kata belanja tu. Asal boleh nikah sudah. Belanja tu ikut demo nak wari banyak mana, tak nak kata, tak ada nak kata apa belanja ikut nak wari. Bila kata ikut nak wari lah tu, masa akad nikah ni tak ada tentu lagi belanja. Mari pak saat ni tu, akad nikah sudah, dalam akad nikah tak sebut belanja, tak sebut mas kahwin, sebut katanya mengikut apa yang dikehendaki ataupun yang disetujui oleh pihak pihak lelaki ke apa semua ni, tak tahulah macam mana. Kalau berlaku pesen tu sudah orang panggil akad nikah dah, duduk berapa hari pun, misalnya retina marihe ke ataupun duduk berapa hari ke apa semua tu,
Tak ada dia tidur duduk dengan dia lagi sama dia. Nah, pergi berlaku cerah dengan dua tu. Nah, cerah belum duduk. Dia panggil. Di sini saat itu Tuhan rakyat kepada kita kata tak ada mengapa, tak ada masalah apalah benda tu. Nah, tak ada apa. Patu wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Ini haqqan 'alal muhsinin. Nah. Sama dia bila berlaku balah nimdah, walaupun di makian itu kita tak ada sebut belanja, tak tahu belanja banyak mana lagi nak beri pada dia. Tuhan kata hendaklah kamu saat itu beri. Nah, pemberian yang sagu hati. Jadi sagu hati. Wa mati'uhunna di sini ni, so kita wia panggil. Nah, benda sagu hati, benda dia serenok nak winyak mana sagu hati pada mereka. Mereka yang kena cerah tu. Nah, wi sagu hati nak winyak mana ke dia? Mungkin tak ada royak belanja. Ha, ni masalah tak ada royak belanja. Ha, ni dalam halah ni saat ni tu Tuhan suruh. Nah, wa mati'uhunna. Nah, wa mati'uhunna. Wa mati'uhunna saat ni tu yang wajibah bagi mutallaqah saat ni tu qablal bina, belum daripada dia nak tidur duduk dengan dia ni, dia tak namakan panggil mahrin, tak nama mahar, tak nama. Nah, tidak lam yakun sumiyalaha mahrin, tak ada nama orang panggil belanja lagi masa tu. Nah, lepas tu jadi bolehlah dia nak bagi banyak mana mengikut sagu hati dia, suka hati dia, supaya nak mendamping diri saat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjuk kata kita ni daripada orang yang kebenaran. Qada ni mengikut Tuhan kata qada ni nak wi pada qada banyak mana nak wi pada orang hak kena tolak tu, mana balik hak balik laki nak wi banyak mana pada perempuan yang kena tolak saat itu. Tuhan raya kata di sini ni, nah mengikut alal musi'i qadaruhu, orang yang ada kelawasan, orang kaya umpamanya. Nah, balik suami tu suami yang seni, orang seni lah, musik ni orang seni, orang kaya. Nah, bila orang seni, orang kaya saat ni tu, dia tengok pula nak beri sagu hati pada tu mengikut ukuran kemampuan dia lah. Dia kuasa nak winyak mana. Ini haqqan alal muhsinin. Orang panggil benda ni satu kewajipan atas orang-orang yang nak buat benda baik, buat kebaikan. Kita menikah dengan dia dah ada masalah yang ada sekali tak boleh, tak ada dia tidur dengan dia lagi, pas tak ada menentu belanja. Orang kaya ni sepatutnya dia lah yang kuasa winyak mana wi lah sagu hati pada perempuan. Nah, tu dalam Islam balah tu. Nah, dan orang fakir, tengok orang fakir pula, saya kata wa 'alal muqtiri qadaruhu. Nah, suami yang susah pula, orang muqtir, orang susah ni, mengikut ukuran kemampuan dia lah pulaknya. Dia nak beri banyak mana sebagai pemberi sagu hati saat ni tu, dia nak beri balah mana mengikut sepatut bagi dia. Nah, orang panggil saat ni mata'an bil ma'ruf. Mata'an bil ma'ruf ni makna sagu hati ni mengikut sepatut bagi dia. Nah, jadi orang panggil hak sepatut kita winyak mana, tak kira orang kaya nak wi sikit, wi lah padan dengan dia. Nah, tak kira nak bangkak orang sesak wi banyak.
wi pada dengan kemampuan dia. Sebab di sini ni dia tak nama orang panggil belanja lagi mehr. Dia panggil sagah hati. Sebab belanja ni dia pesing orang panggil kita nak tidur duduk sekali dengan dia. Tapi hak ni dia tak ada wi lagi. Nak wi sagah hati banyak mana. Sebab tu di sini ni kalau misalnya tak tahu nak wi qada mana, kita nak wi nya mana pada dia, tak tahu nak ramak kita ni. Hak ni kena serah ya tawalla al-qadi bayan miqdariha. Ni serah pada qadi lah. Pada orang panggil hakim qadi untuk nak menentukan banyak mana qada nak wi. Pakai orang tengah lah sini, qadi ni pakai orang tengah. Mana nak orang panggil nak pergi tolong leh di antara dua tu, maka pakai orang tengah. Pakai orang tengah ni sepatut wi banyak mana. Tengok tanak kita, tengok dengan keadaan ni patut wi banyak mana. Hak tu dalam Islam ni dia serah lagi balas tu. Ni nak ayat tanya di sini pemberian ni falam yakun qad qiyat mihran. Tidak orang panggil benda ni saat ni jadi tidak dibilai sebagai mahar. Sebagai panggil mahar, sebagai panggil belanja dak hak ni. Tidak orang panggil dinamakan belanja dak, tapi namakan sagu hati kalau Islam. Lepas tu hak benda ni saat ni tu ikut keadaan suasana balik suami baik lelaki tu. Hak ni tu hawi penerangan kepada kita tentang ayat ni. Nak royak katanya benda ni saat ni tu kalau berlaku dalam masyarakat kita, cara nak mengatasi balas mana. Itulah. Kalau Islam dia hajar situ. Mana kalau misalnya tak belanja lagi ke, kita kira sagu hati nak wi nyok mana. Kepada orang yang kena tolak tu. Dia kena wi. Dia kena wi kerana orang panggil benda ni saat ni tu satu benda yang kerak lah bagi wanita tu. Bagi orang tina cerak dia kena kerak top. Bila orang panggil kahwin dah, tiba-tiba balik lelaki saat ni tu pergi cerai. Belum tidur lagi, belum apa semua. Tapi benda ni dah orang panggil balik orang tina ni dia kena sakit hati lah. Jadi tamadam benda tu. Tinggal kita buat apa belah mana. Balik wanita tu. Lepas tu pula dalam orang panggil hubungan nikah kahwin yang cerita nak tu, nak hubungan antara suami isteri lelaki perempuan salah putuslah dia, putus. Putuslah. Maknanya dia ni jadi orang asing lah. Dulu bernikah pak ni jadi orang tular dua tu. Jadi sepong satu badan lah. Tak ada harap lah pergi dua orang tu. Nak pergi kana duduk sekali, nak gapo dia semua tu halal bagi dia. Bila lelaki cerapak tu, dia haram selalu dah. Jadi putuslah hubungan di antara dia dengan suami isteri. Nak pergi hubung pesing suami isteri tak leh lah. Nak hubung pesing orang ajnabi, orang luar lah. Nak duduk sekali tak leh, nak kecek ikut se tak leh, nak gapo semua tak leh belaka lah. Salah putus hubungan di antara dua tu. Bila balas tu balik lelaki ni dia kena bayar sagu hati pada wanita ni. Tuhan tak ada bangkak we bayar pesing. Mesti kena bayar pesing ni tak. We ada hakikat. We orang panggil we hormat, takarruman, we hormat. Lelaki pun hormat pada wanita, wanita pun hormat pada lelaki, jadi bayar qada nampak kata patut teh lah. Orang kaya bayar banyak ning, orang miskin bayar banyak ning. Kalau nampak kata tak boleh nak tolong di antara dua tu jadi masalah misalnya. Ini masalah ayat tak sewi hatina pun jadi panggil jadi pergi banyak ke apa dia semua tu. Ni kena naik qadi. Naik qadi dia hukum kata
sepatutnya kena wi banyak ning. Tengok tanak lelaki ni, dan tengok tanak. Nah, laki ni macam mana, apa perempuan setara mana, gapo perlu banyak mana tu, qadi tengok utilah mana tu. Hak ni nak ayat dalam Islam. Kalau biasa tolong mudah-mudah tak ada gapo. Nah, hak lelaki wi banyak mana ngerti nak redha tak ada gapo. Sebab ia kena wi sebab ia punah perasaan dia dah. Nah, wanita ia punah perasaan dah dia. Nah, dia jatuh dah dia tu. Sebab tu, nah sini dia kena jaga. Dalam Islam ni, hukum dalam Islam ni kena jaga. Sebab tu heroyak le Quran menalah ning ni, bukan benda mudah-mudah. Bukan benda mesti main-main. Nah, hak Allah SWT royak pada kita dalam Quran ni. Kemudian lepas pada tu heroyak pada kita pula kata wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Hak ning hak pesing. Nah, jika kamu cerah mereka saat itu sebelum kamu setuh campur dengan dia juga, belum duduk sekali dengan dia juga, mana belum hidup, nah hidup campur jimuk dengan dia lah. Nah, padahal kita sudah menentukan qada mah kahwin, dah menentu dah mah kahwin banyak mana, belanja banyak mana. Nah, untuk nak wih dia tu, saya kata sungguh kita cerah dia belum daripada antamassuhunna, belum pada kita saat itu nak sentuh dengan dia. Tapi waqad faradtum lahunna fariidah. Mu dah menentu dah kata aku nak belanja mu ni 300 ataupun 200. Nah, ataupun 100, tak kira lah. 50 kerana tak kira lah cerita. Mana dia dah janji dah. Nah, kita nak kahwin ni banyak mana khajak. Orang kita panggil khajak. Belanja tu orang kita panggil khajak. Nah, balik perempuan atau balik wali perempuan kata khajak ni 150 lah ataupun 100 sama learning. Biasa 100 lah sama learning. Nah, zaman dulu ni 30, 40, 50 learning jarang dah. 80 pun jarang dah, banyak 100 lah kita kata. Nah, lepas tu pula netu dah siap ni, bon nikah sudah cerah, tak ada duduk sekali. Nah ni, itu heroyak Al-Quran pada kita ni. Nah, bila orang panggil balas tu, nak royak atau orang mutallaqah balas ning ni. Mutallaqah orang hak kena tolak pasal ni, perempuan hak kena tolak pasal ning ni. Tidak ada bagi dia idah, tak ada idah. Anak idah tak ada, tapi bagi dia nah kena wi lah sagah hati. Sagah hati kena wi, tapi idah tak ada. Nah ni, orang tolak belum daripada duduk sekali dengan dia tak ada idah, dia boleh nikah orang lain selalu lah. Nah, ataupun dinamakan mahar. Ha ni mahar. Kalau kita nak royak ni. Jadi nak royak katanya Tuhan kata, Tuhan royak kita kata bagi mereka yang tolak perempuan, man talaqa imra'atahu qabla al-bina biha, qabla al-bina'i biha. Dia tolak perempuan dia, isteri dia sebelum baru duduk sekali dengan isteri dia. Nah, dan dinamo bagi dia sadaqan. Nama pada dia saat itu yang dia widah. Belanja ni dia widah. Saat ni dia tak wi lagi. Ni widah belanja. Hari nikah dia wi belanja selalu dah 1,000. Nah, hari nikah ni ya akad nikah dia wi belanja 100,000 umpamanya. Misalnya, qalla sikit ataupun kasur atau banyak.
Maka banyak sikit tak kira 10,000, 50,000, 100,000 tak kira. Fa inna alaihi ayyu'tiyaha wujuban nisfahu. Saya kata, kalau Quran kata. Nah, bila kita mendui dah belanja ke dia, maka ke atas dia saat ni waqad faradtum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum. Saya kata. Jadi balik dia saat itu berhak dapat separuh setengah daripada mas kahwin yang kamu telah tetapkan tu. Kita tetap dah kata nak wis 100 ke dia. Bila cerai kena wis lah setengah dia. Make late setengah 50,000. Balik perempuan pun kena wis late lah setengah 50,000, bukan wis habis semua. Setengah tu. Hak ni hak tu letak ni. Bukan ada hukum main sama kita ni tak. Tu royak le Quran ni. Bukan benda-benda pernih tak. Bukan benda main-main tak. Royak le Quran. Nikah kahwin dengan hidup sekali. Balik perempuan bila orang lelaki cerai kena week dia setengah. Jangan rasa lah kot dia nak cerai sangat tu. Kita ni masa malu. Nah nikah dah lagi cerai kita. Kok dia nak cerai sangat nak sewi belanja, sewi sikit bau, sewi kelai. Ha misal. Belanja dek kita dah nak sewi kelai sikit bau. Salah. Sebab tu royak dalam Quran selalu dah mari kata fanis fuma faradtum. Mung kena wi kelai pada dia setengah, separuh daripada mas kahwin. Kalau duit orang atas tak ada wi lagi, tentu dah belanja 100,000 duduk dari atas. Bawa dia cerai pak orang atas kata aku tak sewi sikit pun. Tak tidur duduk dengan dia kali. Nak wi apa? Aku tak ada duit nak pergi bini lain susung dah pula misalnya lah tu. Salah lah tak boleh. Lelaki kalau duit duduk lelaki pun lelaki kena wi kelek, kena wi pada perempuan 50,000 kalau 100,000. Kalau belanja 200 wi 100,000 dia. Setengah. Lepas tu kalau duit duduk di perempuan kena wi pada lelaki pula kelek. Hak ni cara dalam Islam. Hak ni hak Tuhan hajar kita, Tuhan hajar kita. Di sini sebagai wujuban nisfahu wajib kena wi dia setengah. Illa ayyafu anhu al-mutallaqah tu. Saya kata illa ayyafuna. Kecuali dia apa? Kecuali dia izin. Kecuali mereka itu maafkan mana tidak menutup. Balik orang lelaki pun perempuan dan lelaki pun tak ada tutup gapo, ambil ke dia lah 100,000 tak apalah. Ambil ke dia lah, kita cerai dia dah, susah dia dah, malu dia dah. Jadi punah nama dia dah. Kita tak sampai sekolah buatlah dia semualah. Para perempuan semua tak apa jugalah tu kalau balik izin. Kita tak minta gapo tak apa. Mana ya izin perempuan tanya pihak lelaki kata nak ambil kelik tak belanja setengah ni. Lelaki kata belak situlah, tak ada nak ambil kelik, ambil semualah. Tak ada apa. Ini tu hai royak. Au ya'ful ladzi biyadihi 'uqdatan nikah. Atau pihak yang memegang ikatan nikah itu maafkan, memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Maknanya orang panggil perbuatan kita ni ya'fu, bermaaf lah. Pihak orang panggil perempuan pula misalnya dia kata ambil semua klik lah taruh belanja ni, tak ada nak pergi kali, tak ada apa juga. Perempuan kata ambil semua lah. Pada orang atas tu kata kita tak ada nak juga hak demo tak usah kita tak usah demo juga misalnya. Baiklah kata tak ada apa lah duit tu belanja orang lain pula misalnya. Tak ada apa juga. Dua-dua pihak ni nak jadi pakat-pakat baik. Ayyafu aqrabul taqwa. Jadi pakat nak jadi baik. Yang megang panggil
beri orang panggil perbuatan kamu bermaaf halal lagi mari. Itu menunjuk kata orang panggil kita nak menghampir diri kepada Allah SWT, iaitu takwa pada Allah, pakak takut Tuhan belaka. Jadi wi saat itu karena takarruman, karena nak mulia. Nampak atau karik doa kita ni. Bagi semualah ada nak klik kali duit kita wi demo semua 100,000 tu. Maknanya molek lah tu. Tujuan dalam Islam ni tak sewi balah. Tujuan dalam Islam tak sewi balah. Nak wi hidup orang panggil wi jadi dua keluarga tu jadi pakak boleh duduk pergi mari. Hak suami ni, bekas suami kita ni kahwin dengan perempuan lain, kita kahwin dengan suami lain, dengan ayat lain, semua ni we hidup dua-dua keluarga tu we jadi molek. Ada hubungnya, jangan putus rahim, jangan putus hubungnya. Selain nak situ. Ni kita ni dak dah lah. Walau cerapak tu aku tak sepadu dah. Demo cara demo lah. Balik lelaki pun suami demo kita tak setegar dah, kok dia dah situ lah. Balik perempuan pun bini demo kita tak sepadu setegar dah. Putus hubungnya di antara orang Islam. Salah. Kena orang panggil duduk hubung gimari lah, walaupun benda berlaku cerah hak tu tak ada masalah. Nak rana cerah ni kita anggap kata benda ni Tuhan dah catat di Lauh Mahfuz, kata kita ni hubungi temui kita sekadar tu ya dengan dia. Sekadar banyak tu Tuhan bagi kita duduk dengan dia ni suta ya. Belum duduk sekali lagi, kadang-kadang duduk sekadar sampai 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bila berlaku dah saat itu kena kembali pada Allah lah. Tuhan catat di Lauh Mahfuz kata temui kita dengan dia banyak tu ya. Sebab tu tak ada manik gapo kita nak baik dengan dia semula, tak ada masalah. Baik dengan batas Islam lah, hubungnya dengan batas Islam lah, sebagai orang yang dapat bagi orang yang dapat hubungnya mengikut cara Islam, jangan melampaui batas. Hak tu cara orang panggil hak Islam suruh kita saat itu. Maka dengan tu Tuhan dak royak kita balas tu nak ayat katanya bagi mutallaqat ni, bagi orang yang hak kena tolak ni. Sebelum daripada dia royak mahar ni sebagai saga hati ke dia. Saya tak ada iddah orang ni, tak ada iddah. Apa pula kalau misal tentu dah belanja saat itu, kena wi setengah. Ataupun dia maaf pergi mari tak kira lah. Banyak mana tu dia maaf pergi mari tak apa, dia boleh pakak pergi mari. Ia tak ada iddah juga. Tapi bagi mutallaqah yang ba'dal bina' ni, dan bagi orang yang kena tolak tu, lepas daripada duduk sekali dah misalnya, boleh tidur dah sekali dengan dia walau sekali pun. Hak ni saat ni tu orang panggil mahar ni, belanja tu. Lepas tu di atas dia kena iddah lah. Kena iddah. Kau ni kena pakai iddah. Sebab tu kena wi habis semua, tak boleh wi kelik sikit buk dah lah. Ni. Hak ni mesti kena wi dia. Kalau lah orang panggil ia tak ada menentu belanja iddah, tidak menentu belanja sekalipun, boleh bila cerah lepas pada tidur dengan dia dah ni kena wi. Mesti kena wi belanja kepada bekas isteri kita. Lalah mana pun tak boleh. Lalah mana pun tak boleh. Kita orang panggil duduk taruh tak sewi. Belalah kita cerah tak ada baik kali duduk 2 hari ya. Duduk sekali sungguh. Lepas belanja tak wi lagi. Nak kelang tak boleh balik lelaki, kena wi semua. Kena wi pada dia. Tengoklah berapa sepatut wi. Sepatut wi dan sebagainya. Itu dalam Islam supaya tak sewi dibalas dan sebagainya. Nak ayatnya hukum kalau boleh duduk sekali balas tu. Kata ada sekali balas tu hukum dia. Muhimnya kalau sekali dengan dia kena wi habis tak boleh.
Ya, belanja nak ambil kelik tak boleh sikit habuk. Pihak lelaki nak ambil kelik tak boleh sikit habuk walau dak suta sekalipun. Ni Tuhan dah menetapkan hukum dalam Al-Quranul Karim kepada kita ni. Tuhan kata wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Tuhan royak pada kita pula kata dan janganlah pula kamu saat itu lupa perbuatan baik. Jangan terlupa perbuatan baik. Wala tansawul fadla bainakum. Perbuatan baik di antara kamu berbudi baik sesama sendiri saat itu. Kenapa? Innallaha bima ta'maluna basir. Karena sesungguhnya Allah SWT ni senantiasa duk tengok semua akan apa yang kamu duk kerja tu, hai duk perhati tengok hak kita duk buat saat ni tu. Ya, hak kita duk buat ni tu hai duk tengok. Dengan sebab tu kita kena jaga di antara tarafain dua pihak ni. Dua pihak ni. Berlepas pada terima dah hukum yang adil, yang rahmat, Tuhan saat ni tu panggil pula dua-dua pihak ni, lelaki dan juga perempuan ni, dua-dua keluarga ni, ilal af, kepada maaf gimana lah. Bila duit belanja gapo dia semua sagah hati, gapo belanja ataupun sagah hati, kita weekly gapo semua dah. Kena baik lah. Ya, kalau golek ke cerahnya ada buku, golek ke. Bila cerah ni ada buku. Bila ada buku saat ni tu, cara Tuhan nak panggil klik suruh baik semulalah. Walau cerah pun. Ada buku siapa cerah. Bila balas tu sekalipun Tuhan panggil dan Allah Subhanahu wa ta'ala tarafain ilal afwi. Lepas cerah dah tolong boleh belaka semua sudah siap habis dah, kena pakat mari baik pula. Orang mana yang baik dulu, orang ni aqrabu ila taqwa. Orang mana hok boleh baik dulu. Ya golek ke orang kita ni dia pelik. Dia tak selek orang mula. Kalau balah pak tu lagi dia tak mari baik, tak kecek dengan aku, tak mari baik aku tak say. Dengan dia kalau dia kecek, lalu situlah. Tu golek ke. Tapi dalam Islam ni dah. Orang yang buat dulu benda kebaikan ni orang ni boleh pahala banyak supaya ngawi saleh. Orang wi saleh tu sunat ya. Orang jawab saleh tu wajib. Wajib kena jawab saleh bila dengar orang wi saleh. Jadi hak sunat dengan hak wajib biasanya ya pahala banyak hak wajib. Gapo-gapo semaya sunat, semaya wajib, pahala banyak semaya wajib. Puasa sunat, puasa wajib, semaya banyak puasa wajib. Hak fardu dengan hak sunat tu ya banyak pahala fardu. Tapi salesa ni banyak pahala hak sunat daripada hak wajib. Sebab orang wi saleh ni yang sunat boleh pahala banyak pada orang jawab saleh. Jawab saleh tu wajib. Demikian juga pasal baik. Baik ni kita bala dengan suami isteri umpamanya tak tegur pergi mari. Orang mana pergi wi saleh dulu, pergi baik dulu, kecek dulu orang tu hari pahala banyak. Pas kita pergi balah dengan orang masa muka dengan orang misalnya tak kena pergi hati kita satu perkara, kita pergi baik dengan dia dulu, orang ni boleh pahala banyak. Supaya dengan dua-dua ni bercerai gimana, dua keluarga ni bila cerai ya katop siapa dua keluarga lah. Keluarga mana siapa yang pergi baik dulu, ni. Orang mana pergi baik dulu, orang itulah orang aqrabu ilallah ila taqwa.
Orang ni dah orang lebih dekat dengan Allah SWT, lebih dekat kepada takwa pada Allah SWT. Kena ingat amal lah ni. Nah, bila kita ada gapo demo, kita kena pergi, kena pergi dululah. Kita kena pergi tegur dulu, pergi kecek dulu. Kena pergi tegur dan pergi kecek dulu. Hak ni Tuhan khitab benda ni saat itu kepada nak wisalihan likulli minaz zauji waz zaujah. Nak baik di antara suami dan juga isteri hak nikah ceradah tu. Dengan bahawa illa annal afwa minaz zauji aula. Karena dia saat itu anak talak kana minhu. Keampunan balik suami saat itu lebih aula daripada lebih comel, lebih molek daripada hak tina, sebab dia orang tolak, sebab dia lah. Sebab dia dah orang tolak. Sebab tu benda ni saat itu walaupun hak tina, walau kanat hiya sababuhu, sebab hak tina boleh dia tolak sebab orang tina tak molek gapo semua umpamanya, sebab tu dia boleh lelaki tolak. Tapi nak kira atau orang tolak ni lelaki, bukan orang tina. Sebab tu balik lelaki kena minta maaf kepada perempuan, kena gapo, kena pergi baik lah. Kan nak kira molek kat balik orang atas dululah, kena pergi duk kira baik. Satu masa bawa itu panggil buah tangi ke pergi ziarah. Keluarga lek sana tu pergi mari gapo semua biar di spos dia lah. Lebih lagi kalau orang kena dah, orang duk kena pergi mari dah. Kalau kena sakut orang warah saat itu, perlu benar pergi hubungi semula pula. Buat sepa biasalah dalam Islam surah balas tu. Ni orang panggil walaupun benda payah, benda sukar hati manusia nak terima benda lah tu, tapi kalaulah duduk senggai ni, yang lebih bahaya pada tu lagi dalam Islam. Sebab tu Tuhan dah ajar sangat kepada manusia ni, suruh hidup baiklah tu. Kita ni pakai dak dah berkali. Bertinggal apa ni tak gigi dah, dak dah. Tu. Tu menyalahi dengan cara-cara Tuhan ajar kita. Itu ajar Al-Quran ni bukanlah pasing main-main dak ni. Bukan pendapat ulama gitu dak. Tuhan ajar Al-Quran nak bagi kita bakat baca, bakat tahu. Betul Al-Quran ni seluruh manusia baca belaka lah, sekurang-kurangnya setahun sekali khatam dalam puasa. Sekurang-kurang manusia khatam Al-Quran. Dengar semai tarawih dengan ayat ni. Ayat ni kena lepas semata dah. Tapi kalau kita dengar faham tak faham, hak tu sebab kita tak belajar. Tapi bagi orang Arab agak pun ngapa? Malah ning nasihat Allah SWT. Lecera dah kena baik biasa ning. Ngehubungi semula pula sebagai saudara Islam. Orang tak ada kena mengenal kita pun dah hubungi baik. Lepas ni orang biasa sakut dah sikit. Kena kau hubung baik lebih pada tu lagi lah. Mengikut nasihat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Sebab orang yang beri apung pada saudara dia ni, orang ni saat itu orang lebih takwa kepada Allah SWT. Wa nahahum, Tuhan tegah mereka itu ma'ahadha an adami nisyani mawaddah wal ihsan bainahuma. Jangan kita terlupa mawaddah kasih sayang, ihsan wak baik di antara kedua. Jangan terlupa tu. Kena ada hubungan kasih sayang, kena ada ihsan wak baik di antara dua keluarga tu. Jangan sama sekali kita orang panggil duduk buat tak baik dan sebagainya. Ini Tuhan khitab kepada dua-dua keluarga tu. Dua-dua keluarga tu, misalnya bila hak ni give bining boleh anak cucu, hak ni give nikah, give laki boleh anak cucu apa semua tu, dia kena ada hubungan dua tu. Ada hubungan. Hubungan atas batas Islam lah. Atas batas Islam dia panggil. Orang jatuh dengan orang jatuh, retina dengan orang retina, itulah. Tak saya putus hubungan di antara sesama orang Islam. Ini Tuhan mengajar kita kerana innallaha bima ta'maluna basir.
Saya kata wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu terlupa. Jangan kamu terlupa hubungnya dua tu. Karena Tuhan ada perhati tengok ni, nak tengok kita buatlah mana hubung kedak kita ni dengan dua-dua saat ni tu. Nah, jangan kamu terlupa perbuatan baik dan berbudi sesama sendiri kita, puak kita tu. Dua-dua kumpulan ni, dua keluarga ni, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu kerja. Ini Tuhan nasihat kepada kita. Ya. Kemudian pula, nah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala royak kepada kita berkenaan dengan hal talak ni, termasuk pula irsyad pada kita, pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mukmin tu. Nak orang panggil petunjuk jalan kepada mereka ila ma yusa'iduhum 'ala al-iltizami bi hadhihi al-wajibat asy-syar'iyyah wal adab islamiyah ar-rafi'ah. Nak kita jaga iltizam, senantiasa duduk dalam keadaan. Nah, jaga, boleh jaga kewajipan hak syarak pada kita ni ada. Nah, hak Islam saat ni tu yang maha tinggi. Cara ada nikah kahwin lah, ada orang panggil tolak menolak lah, ada duduk sekali di antara suami isteri lah, ada apa dia semua berkaitan dengan kelamian dan keluarga dan sebagainya. Hak ni syariat Islam ni nak jaga betul-betul benda ni. Sebab apa? Sebab kalau tak boleh nak baiki pribadi seseorang manusia ni, nah, pacik bukan ni seseorang nak baiki tak boleh. Menyebabkan keluarga dia pun nak baiki tak boleh juga. Bila orang ni ada panha dah, keluarga dia ada panha juga. Bila kadang dia ada panha dalam keluarga, nak baiki tak boleh dalam keluarga dia. Ya, masyarakat akan jadi masalah juga, panha juga masyarakat. Sangkum dia duduk dia ada masalah juga. Bila sangkum dia ada masalah, negara dia nak gimana gitu. สังคมวุ่นวายนี่ประเทศชาติก็ต้องวุ่นวายไปด้วย bila sangkum masyarakat saat itu dalam keadaan yang tak selamat, nah jadi hara-hara, negara hara-hara juga sebab masyarakat hara-hara, masyarakat hara-hara dengan sebab keluarga dia hara-hara, keluarga dia hara-hara dengan sebab seseorang itu jadi peling. Nah, hara-hara seseorang dia. Tu dalam Islam dia jaga sampai situ. Adat-adat ni kena jaga benar. Adat-adat dalam Islam ni. Dia masuk orang panggil prapeni watanatam dalam Islam tu. Agama tu kena jaga situ benar-benar supaya tak sewa jadi pecah belah. Tak sewa jadi rusak hidup dalam masyarakat tu. Tuhan hajar kita nak jaga benda-benda lah ni boleh ni, dia kena buat balah mana. Tuhan kata kena jaga iqamatis salawat al-khams amatan was salatul wusta khasatan. Kena jaga semaya. Oh, Allahu akbar. Nah, subhanallah. Jadi nak ayat katanya kok mana-mana jadi peling dalam pribadi masyarakat, keluarga apa di peling hanikah kahwin, cerai, tolak apa semua. Tuhan tarik kelik nasihat kata mung tak nak uya di molek di antara puak kamu ni, mung kena jaga semaya. Allahu akbar. Cara mengatasi masalah. Nah, Tuhan nak ukar panha, nak ke panha, jaga semaya. Ya sebab tak jaga semaya tu manusia dipeling. Bawa tengok, cuba hati tengok. Orang tak boleh nak jaga hak semaya ni dia dipeling selalu dah. Masyarakat dia, keluarga dia dipeling. Sebab tulah kenalah Tuhan hisap mula-mula sekali di akhirat esok ni semaya. Mula-mula Tuhan hitung, Tuhan nak prakben ialah semaya.
Kalau semaya tu pan, hak lain tu kira. Semaya tak pan, hak lain tak sedekah saja ya, sedekah pun saja, zakat pun saja. Nah, haji pun saja, puasa pun saja habis. Buat baik pun saja. Gi buat baik banyak orang penuh dunia sekalipun. Kalau semaya mai pan ni, semaya tak lepas. Nah, tak jaya, hak lain pakai utuh bilici. Sebab tu nah, Nabi kata semaya ni imaduddin. Semaya tiada agama. Bakal tak ada tiada, hancur habis. Kita nak umur hancur nak ana. Ni bang di tiada. Utuh habis. Tak di tiada so bang. Pecek rimbuk so pum. Utuh habis umur. Nah, kata ada fabong lah dibutuh fabong saja, tak ada tiada utuh habis. Pasti sah pula padalan tu. Nah, tu. Hancur umur beribu lapis misalnya, 100 lapis. Kita tiada di taidin ya. Tak di tiada, tak di humi tiada apa tak apa dah. Tak tahu humi tiada. Pecah tiada pak ni utuh habis umur 1000 lapis pun. Mari umur 1 juta 1000 lapis pun. Nak ayat tu mari kita buat amal ibadat banyak mana sekalipun. Nah, penuh dunia banyaklah orang ni lah, tak ada kira buat baik. Nah, banyak doa buat baik. Penuh dunia. Tapi rabuk wela duduk di tiye. Mana orang panggil semaya dia tak molek. Tak khusyuk semaya dia. Semaya dia tak sempurna. Patah habis tiye, utuh habis. Banyak mana pun, sama mana pun. Tu nak ayat katanya tujuan Tuhan saat ni tu duduk royak kita kecek han nikah kahwin panjang kita kecek hat Allah harga apa semua tapi mari saruk gi semaya. Allahu akbar. Tuhan kata hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharakanlah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktu semaya itu. Semaya dalam waktu. Segala semaya fardu khasnya 5 waktu sehari semalam itu. Segala semaya fardu 5 waktu sehari semalam itu kena semaya dalam waktu, jangan semaya luar waktu. Semaya dalam waktu. Masuk waktu semaya ada. Bagi orang wanita tu tunggu apa mungkin nanti orang panggil semaya sudah sejik dulu nak semaya dak. Kita ketina duduk rumah ni masuk waktu semaya selalu. Tak kira sejik nak semaya sudah tak sudah pun, tak ada kalut pun kita. Nanti tu orang sejik semaya tak sudah lagi tak semaya kan orang ketina tak leh. Tak ada nanti dah masuk waktu semaya selalu. Duduk rumah dah, ada kena lagi sejik retina. Retina semaya rumah lebih afdal daripada semaya di masjid, walaupun semaya apa-apa saja pun tak kira. Semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, semaya isya, semaya subuh afdal semaya rumah. Pahala dia boleh banyak semaya rumah daripada semaya masjid. Retina. Satu daripada Nabi sendiri kaya. Orang ada retina seorang ni dia suka semaya belakang Nabi, aku sedap semaya belakangmu ya Rasulullah. Wasa nak semaya sokmu belakang Nabi sebab sedap semaya belakang Nabi. Nabi orang khusyuk semaya, Nabi baca sedap. Semaya baca Quran sedap, batu khusyuk. Aku rasa nak semaya belakangmu sokmu Nabi. Orang tua. Nah, Ummu Humaid orang tua. Umur dia ni agak jauh sikit pada sejid Nabi lah. Payah nak kacau mari sokmo semaya dengan Nabi. Nabi katakan Ummu Humaid. Mu semaya sejid di dekat umur mung saat ni tu lebih baik pada mu semaya sejid lai kapung mung tu lebih baik pada mu semaya di masjidku ni, masjid Nabi ni. Sedangkan masjid Nabi ni orang semaya sekali dapat 1000 kali ganda dengan masjid lain. Kita semaya masjid Nabi sekali ya, supaya orang semaya masjid lain tu 1000 kali ganda. 1000 kali semaya masjid lain. Supaya semaya masjid Nabi sekali. Tu hawi pahala kelebihan. Tapi dalam hal semaya Jumaat ni saat ni tu bagi wanita ni
Nabi tak ada kata mu mari mai sini lah molek sebab sini 1000 kali ganda dak. Mu semaya sejik apa mu lebih molek pada semaya sejik ni. Lepas tu semaya sejik hak tepi rumah kamu saat ni musalla. Orang tak buat Jumaat kali musalla misalnya, situ lebih baik pada mu semaya di sejik hak duk tengah kampung mu. Kalau ada musalla tepi rumah kita. Pas Nabi kata mu semaya dalam rumahmu tu, dalam rumah. Kalau orang rumah wah tu semaya dalam rumah. Pahala lebih banyak pada semaya musalla hak duk tepi kampung, hak duk dekat rumahmu. Lepas tu kalau mungkin semaya orang panggil bilik, dalam bilik khas untuk kita buat tempat semaya musalla hari ya kita buat semaya. Kita orang Islam kena ada lah so musalla dalam rumah kita tu. Halah-halu untuk kita. Kita semaya dalam bilik misalnya lebih afdal daripada semaya tengah rumah. Rumah kita pasal luar. Ya ada rumah garak pasal luar tu. Nah, orang banyak keluarga pakai beripung pergi semaya situ. Nah, tapi pergi semaya dalam rumah bilik kamu ni lebih afdal daripada semaya sekali dengan orang ramai-ramai di tengah ni. Nak royak kata orang wanita ni Tuhan jaga dia dengan penuh-penuh. Jangan lagi dia semaya rumah dia saat ni tu. Royak kata semaya ni lebih afdal daripada semaya pada lain-lain tempat. Tapi bagi orang tu baik keluar pada rumah tu, duduk sejik ni. Nah, maya sejik tak ada masalah. Oh. Nah, kita ni siapa waktu duduk sejik, maya sejik selalu dah lah. Duduk sejik dah, duduk mengaji di masjid. Siapa waktu anak klik mai rumah dak tu. Tu lain. Kita tu baik pergi mengaji di masjid, tu baik pergi ada gapo-gapo di masjid, gapo semua mengajar ke. Ai siapa semaya pak klik mai rumah cokok-cokok. Ha, tu tak kenalah tu. Kita semaya sejik lah. Kita pergi ngaji dah tu. Ngaji ketika maghrib, ha. Mari belum maghrib semaya sejik. Lepas tu kita mengaji maghrib, sudah mai maghrib pak maya sejik. Tak ada masalah lah tu. Tapi duduk tak ada sakut pauk gapo rumah ni, kapan-kapan tu baik mai sejik. Ha, tu tak comel ha tu. Sebab tak ada sebab dia panggil. Sahabiyah di antara sahabat-sahabat Nabi hak tina saat itu banyak juga pergi sejik tapi dia pergi mengaji di Nabi, mengaji di Aisyah, duk mengajar di sejik. Aisyah duk mengajar rumah dia. Mengajar rumah dia. Mengajar ayat tabir ayat ternya. Banyak sahabat-sahabat hak ambil hadis pada Aisyah. Hak tina pengaji di Aisyah. Hak ayat pengaji di Aisyah. Tapi yang ngajar tapi rumah dinding Nabi tu, dinding rumah Nabi ni ya dinding sejik dah. Ya depek dah waktu. Tu nak ayat katanya kena jaga semaya 5 waktu sehari semalam tu. Barulah keluarga kita akan jadi selamat. Kena suruhlah anak-anak kita semaya tu. Nah, bukan panggil semaya untuk kita anak beria lah nak semaya tak semaya pun. Siapa masa gerak kena gerak. Siapa masa suruh kena suruh. Ha, tu kena pakat jaga semaya. Sebab Tuhan tu hafizu ni mari dengan jamak. Nah, mari dengan orang panggil perintah dengan cara jamak semua. Hafizu fuak kamu semua ni, kedua-dua pihak fuak kamu semua ni kena jaga. Jaga semaya. Ya, ala salawati was salatil wusta. Dia zaman dulu ni. Nah, zaman mula-mula semaya hidup kecek dalam semaya. Ada hidup kecek dalam semaya. Tuhan sejaga semaya ni. Yang ada hidup kecek semaya ni. Wa kanu qablaha yatakallamuna fis salah. Buat dia hidup kecek dalam semaya. Betul semaya kecek. Supaya orang tawah. Nabi kata semaya dengan tawah ni supaya segi ambil semaya. Tapi semaya tak boleh kecek, tawah boleh kecek. Kita duk tawah boleh kecek, boleh tak ada masalah apa. Tapi zikir pada Tuhan tu lebih baik. Tapi kecek boleh, tak ada gapo lah. Saya jumpa tawah ni, orang lama tak jumpa apa. Ha, mari bila? Siapa bila? Duduk di hotel mana? Ha, tak ada masalah nak kecek masa tawah tu. Tapi yang hidup piping berkecek, orang tu, orang ni tengah tawah tu tak molek lah. Nah, ya ada juga manusia macam tu. Tawah keliling kan berkecek ngongai tak hawa tepo ha tu. Nah, sini ya kena zikir. Nah, tapi nak kecek boleh. Kecek qada-qada kita katanya hak wajib-wajib.
Jumpa dengan orang tak semasa catung tak leh tak tawah tak hanya dah. Pas bila jumpa pula tak tahu. Dia payah kat Mekah nak jumpa. Pas jumpa pak dia kecek tak apa. Tu cara dia. Sembahyang zaman dulu dak keceklah tu. Fa mana'ahum. Maka Tuhan tegah tak sewe kecek. Dalam sembahyang tu wa qumu lillahi qanitin Tuhan kata. Mana sakinin mungkin duduk dia khashi'in kena kosong lah sembahyang. Sembahyang kena duduk dia kena kosong. Di kerana Allah SWT dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk dalam sembahyang. Asal kita hidup kecek lah. Qanitin khusyuk ini mana sakinin kita ni kena khusyuk fi salah. Kena lazim di kita ni kena tinggal kata sumo dalam sembahyang. Seperti mana satu ketika ni qad sallama Ibnu Mas'ud ala Rasulullah sallam wa huwa fi salatihi falam yarudna alaihi thumma i'tadhara lahu biqaulihi inna fi salati la syughulan. Ayatnya anil kalam tu. Mana Nabi saat itu masa duduk semaya Ibnu Mas'ud dia mari bersalah pada Nabi tak jawab salah. Minta uzur semaya ni. Semaya ni mana orang panggil duduk dalam keadaan masyrun. Tak boleh kita orang panggil kecek. Dibenar kecek dengan Allah. Orang ni atas laga pun subhanallah, kita tegah atas laga. Tegah orang buat salah subhanallah, tegah orang buat salah. Nak kata mu buat salah, mu atas laganya lagi laga dak pai tu dengan semaya tak boleh. Bahasa apa pun tak boleh, bahasa Arab pun tak boleh. Tapi hak bolehnya orang panggil subhanallah tu ya kecek dengan Tuhan semata dalam semaya. Hak ni dalam Islam ni dia jaga betul-betul. Dalam masalah semaya ni. Sebab dia boleh jaga semaya, orang ni yang akan boleh jaga diri dia. Daripada hara-hara. Kalaulah kita katanya semaya ni takut. Dalam perai, dalam gapo sana ni, dalam kita nak adat nak semaya ni. Hak orang panggil diperintah supaya kita duduk dia tak gimana khusyuk. Dalam orang panggil kita misalnya fa in khiftum tu kata. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya misalnya, boleh kamu semaya dengan cara berjalan atau rukbana atau kenderaan. Dalam Islam boleh nak semaya pesen jalan kenderaan. Kalau pesen kita tu takut, ada berlaku ketakutan. Yang tak boleh kamu nak tunaikan semaya dengan cara duduk dia. Yang ni matlub, yang disuruh minas sukun daripada dia, wal khusyuk duduk dia tak anggota tu. Fayu adduha maka hendaklah kamu tunaikan dia semaya kamu ni ala arjulihim au raqibun ala khuyulihim. Musmaya orang panggil dengan jalan ataupun kamu saat itu duduk atas kenderaan. Misalnya kita pergi ada tempat orang nyamung, tempat takut, tempat gapo, ya banyak kali tempat orang nak bunuh, perai gapo semua. Waktu siapa dah tak semaya tak leh. Jalan. Semayalah jalan boleh juga. Ataupun duduk tak kenderaan. Masa nak habis dah semaya tak kereta ni takut nak turun ni. Turun tak demo. Semaya tak kereta. Sampai dulu semaya tak kenderaan. Nak ayat kata tak boleh tinggal semaya. Lah mana tinggal tak boleh semaya. Orang lah bakak ada kata dia tubik kerja pukul 3. Pukul 3 ni tak masuk waktu subuh lagi. Jalan kereta lah bakak. Bos apa masa jalan kereta pak? Tuan tubik pukul 3. Pahaya nak alah mana? Orang hak kerja pasien token tuan tubik pukul 3. Ataupun klik tu. Klik belum asal lagi.
Pas nak semaya lah mana? Sampai rumah ngarik dah. Tubik pak kerja belum asal lagi. Ketiga. Sampai rumah tak ada dah ngarik. Orang tubik dah umur ketiga, sampai pak kerja pukul ni. Habis dah subuh. Nak ana. Semaya tak kereta. Tempat ada boleh sujud. Nah, tak ada nak kan? Semaya pasal halah kita semaya tu. Nah, sebab tu dah kita takut, kita susah, kita gapo saat ni tu. Dengan keadaan jalan pun boleh, keadaan kenderaan pun boleh semaya. Ini tu hari raya Al-Quran selalu dah mari pada kita. Nah, bukan pasal gamak-gamak main dak lah. Farijalan au rukbana. Ini nak pada kita kena mengaji ni. Orang tak mengaji ni, ke Mekah semaya payah tak kapan ni, nanti ke semaya Mekah lah, qada lah. Qada Mekah. Nanti siapa ikut judah kita qada. Kau naik tak kereta api ni payah semaya tak kereta api sampai bakok itu qada. Ada orang jenis tak mengaji. Nah, dia boleh buat dah tu sebab dia tak tahu tu hari raya Al-Quran lah ni. Dia tak bisa dengar Quran. Dia tak tahu. Dia wasa tak payah nak buat. Nah, duk tak kereta kosong wasa payah nak buat duk tak kereta tua siap klik bakok nak buat lah mana. Tak berhenti cerak kereta tua klik siapa aku. Nah, siapa di hanjai ni cerah dah. Habis dah subuh. Yang subuh duk ke Patelung ke mana ke satu. Nah, mari siapa nak buat kan? Tak semaya subuh. Tu. Allahu akbar. Lepas tu nak jaga keselamatan belah mana tu aja hafizu ala salawatil wusta. Jagalah mana. Nah, tu kena orang panggil kena reti situ, kena reti. Kena royak anak-anak kita duk ngaji kok bakok gapo. Semaya. Mayalah, ada kau nampak tu sujud atas kisi, tak ada masalah apa. Nah, tak ada masalah apa, semaya gitu. Nah, jangan tinggal semaya sudah. Bila orang panggil habis takut. Bila orang panggil habis kita takut dah misalnya, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bila orang panggil dan jika kamu bila kita saat itu habis apabila kamu telah aman santosa dah aman dah habis takut dah maka hendaklah kamu mengingati Allah SWT dengan mengerjakan semaya secara yang lebih sempurna lah. Betul hari raya dia kosong apa gitu tak boleh berjalan tak boleh naik kenderaan lah. Kalau habis dah takut berhenti kenderaan semaya situ kalau boleh berhenti kalau kereta kita sendiri kita berhenti lepas dapat takut tu berhenti semaya. Jalan taman nampak itu tak biasa tu. Kita turun sini kita demo. Maya tak kereta lagi. Takdirnya habis pak takut dah berhenti maya situ. Bagaimana Allah SWT mengajarkan kamu. Nah, hak kamu tidak tahu tu. Saya tidak mengajar kita tidak tahu tu. Nah, ayatnya kedua ayat ni saat ni tu sebut dengan cara jelas pada kita. Penerangan pada kita bahawa ibadat semaya itu sangat-sangat diutamakan dia. Orang panggil sangat-sangat kena hai kuam samkan. Kepada orang panggil benda semaya dia. Tak boleh kita tinggal semaya sama sekali walaupun dalam keadaan mana saja pun. Sebab semaya ni dia agama. Pokok keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan sebab itulah wajib umat Islam saat ni tu kena semaya semua, kena pera waktu semaya. Semaya fardu. Kalaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan panggil keubati head ke apa semua, dalam panggil cucun, kecemasan ke apa semua. Mengikut sebagaimana kita boleh semaya, yang ditunjuk ajar cara-cara semaya, amalan semaya oleh Allah dan Rasul. Nabi Tuhan ajar kita dan Nabi ajar kita. Jadi nak ayatnya di semaya ni mesti kena semaya, tak boleh buat tinggal. Lebih lagi semaya panggil pesing wusta ni. Semaya wusta ni semaya masa asar dan juga semaya subuh. Hak ni maknanya orang panggil khas semaya asar. Tapi semaya subuh. Berdua tu lah. Yang lama kata mai usta ni asar, tengah mai usta subuh. Sebab dia panggil asar ni
Kalau kira tak asar, wusta ni mana tengah. Belum pada dia tu subuh dengan zuhur. Lepas dari dia asar. Lepas dari dia saat itu mengarik dengan isya. Kalau semaya subuh pun belah tu juga. Semaya nak cerah. Hak ni semaya nak gelak, dekat nak gelak. Semaya asar ni panggil nak gelak. Semaya orang panggil subuh ni kan nak cerah. Ya. Sebab tu dalam semaya subuh ni pun belum pada dia, mengarik dengan isya, gelak. Lepas akan datang pula semaya dia cerah, iaitu zuhur dengan asar. Sebab tu boleh namakan semaya wusta juga semaya subuh. Tu khilaf ulama lah. Sebab tu Nabi kata man salla, masa orang panggil burdai ni, masa orang panggil sejuk, dua sejuk ni, ya pagi pun sejuk, asar pun ya sejuk, dakhal jannah, masuk syurga. Semaya wusta ni kena jaga situ. Kena jaga benar-benar. Banyak ke kita ni asar ni banyak ke nak lewat mai asar. Asar tak mai asar ke kat ngorek dah. Nak lewat banyak ke. Pas subuh tu nak akhir, tak bangun subuh, nak akhir. Jadi dua-dua semaya tu Tuhan suruh jaga khah selalu dah. Semaya 5 waktu jaga pakat jaga. Hak ni wusta, royak cara khusus. Capak cok-cong semaya wusta. Semaya pasal yang panggil waktu yang banyak manusia nak tinggal, banyak manusia nak lalai, nak galik. Dia kerja dah belalah. Zuhur semaya dah. Semaya zuhur 4 tu baik kerja lu dah. Belah kerja dah sudah ni nanti kat bagaimana cang umuh ke apa semua misalnya. Kerja kebun benda ke apa. Tengah buat dengan sedap, bahasa dengan sedap. Kedai dulu asal ada lagi banyak lagi ni. Kalau lembu ke mana. Kelai sapar kat ngerik tu. Tak maya sah, kadang-kadang semaya sah. Sudah maya sah tak ngerik. Salah semaya dah tu. Orang panggil tak pera waktu dia. Subuh dah tu kan tidur sedap ni kedai lu, subuh tak habis lagi. Kau bangun. Tengok je pak kau lu, subuh dah habis lagi. Kau lu subuh dah habis kan akhir subuh. Jadi duk galik banyak dua tu. Sebab tu hai royak khusus dalam Quran kalau dah. Mun jaga semaya semua, mun jaga semaya wusta tu. Mai subuh dan maya asar tu. Jaga molek dua ni. Banyak nak galik. Hak ni hak tu hai royak kepada kita. Jadi nak ayat dari sini ni tu. Sebab orang panggil orang menunaikan semaya dengan cara sungguh saat ni tu. Semaya dengan cara sungguh dia boleh jaga. Boleh jaga orang panggil diri dia. Boleh tolong jaga dia taat, boleh buat benda taat semua. Dan boleh menahankan diri dia tanhan fahsya wal munkar, daripada nak menegahkan diri kita daripada buat benda fahsya munkar. Sebab tu kalau nak we baik manusia ni kena bakat semaya. Semaya apa? Semaya kena lah. Semaya tak kena tak ada kerja juga. Boleh ada kita tak boleh nak ukar masalah ni sebab semaya tak kena. Boleh jadi. Semaya tak kena ni ukar masalah tak boleh. Sebab tu hari raya ni semaya pasal kena. Di sini nak ayat kepada kita katanya, hukum talak sebelum pada kita duduk sekali dua suami isteri saat ni tu nikah dah tapi tak ada sekali cerai. Hak ni ni. Ni. Hak ni orang panggil namakan tidak namakan mahar hak ni. Kalau masa kita tak ada belum mahar lagi, sebab tu kita kena sagah hati ke dia nya mana sepatutnya baginya. Kalau misalnya hukum talak juga Tuhan raya sebelum daripada kita duduk sekali dengan dia dan kita dah sadaq sedekah dah dia, mahar dah dia, kita dah belanja pada dia, maka setengah boleh ambil setengah ya bagi lelaki, setengah lagi pada wanita. Hak inilah orang panggil cara hak Tuhan raya al-Quran. Kalau pian nak maaf macam mana hak lelaki nak wisuma pada perempuan nak wisuma lelaki, tak ada masalah apa tu. Kemudian dalam Islam ni Tuhan mengajak supaya manusia ni kena wikekal, wikekal kasih sayang dan kelebihan kebaikan di antara dua usrah tu. Usrah cerah, tina yatim tu. Kena orang panggil kena dia baik, jangan putus hubungan di antara dua tu. Sebab orang panggil janganlah tolak ni menjadi sebab untuk jadi seteru dan putus hubungan. Sebab qati'ur rahim ni la yadkhul jannata, Tuhan tak masuk syurga orang yang putus rahim. Dia buat putus rahim putus hubungan balas tu sebab cerai pak putus hubungan rahim.
Nah, diseteru dua tu. Tuhan tak masuk syurga dah dua keluarga tu. Tak boleh masuk syurga dah. Lah mana Tuhan tak boleh masuk syurga. Sebab Tuhan Nabi Yahya kata, la yadkhul jannata man qati'ar rahim. Siap tak boleh masuk syurga bagi orang putus hubung ni. Buat seteru. Walau keadaan belah mana sekalipun kena baik. Jangan we diseteru. Tu Tuhan ajar kita. Nah, lepas tu wajib kena jaga semaya kita sebagai semaya asar, waktu asar tu. Nah, kena jaga dan waktu subuh. Orang panggil semaya solatul wusta dua tu. Nah, jangan kita kena jaga molek dua tu. Janganlah kita orang panggil duduk kerja, duduk sibuk hingga sampai kita terlupa semaya. Nah, solat itu orang panggil takhir semaya asar dan takhir semaya subuh dengan sebab kerja tu. Jangan sama sekali. Nah, pok kerja Islam belaka sorak. Musorak siapa kau orang panggil? Tak kena habis asar baru semaya. Allahu akbar. Sorak kenamu. Nah, galik banyak lagi orang panggil. Nah, wakha banyak lagi tak kecek ni. Zuhur dah semaya dah, tak akhir asar sikit Akhir asar. Tak akhir sampai 5:30 baru nak semaya asar. Tu tak panggil sorak betul Islam tu Tuhan murih dah tu. Nah, sorak pasal tu Tuhan murih. Nak berhenti semaya tu sorak semula lah. Nah, tak boleh kacau lah menalah tu. Nah, sebab apa kena jaga. Asal sangat nak jadi. Nah, duk kerja-kerja tak boleh rezeki dah. Tu dia jadi. Nah, tu kena jaga benar-benar. Tegah tak boleh kita kecek. Nah, dalam semaya. Nah. Tak boleh. Dan pula orang panggil wajib khusyuk dalam semaya. Nah, lepas tu pula, nah, Tuhan royak orang semaya orang takut daripada seteru saat ni tu. Harus dia semaya pasal berjalan dan pasal naik kenderaan sebab takut pada seteru. Sebab seteru nak bunuh apa dia semua. Nah, disuruh supaya kita senantiasa ingat pada Allah SWT, syukur atas nikmat Tuhan. Berbagi nikmat Tuhan beri kepada kita ilmu dan Islam Tuhan beri kita, kena banyak syukur kepada Allah SWT. Nah, telah orang panggil lebih kurang yang kita dapat belajar pada hari ini berkenaan dengan hukum talak dalam nak jaga. Nah, pula orang panggil supaya kita hidup dalam keadaan orang yang baik saat itu. Nah, maka hendaklah kita jagakan semaya kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.